Okey, seterusnya lembaran kerja 6. Ya, seperti biasa, sama. Tuliskan nama, kelas dan tarikh. Okey, masih lagi tema inquiry dalam sains, unit 1, kemahiran saintifik. Okey, dekat sini cikgu nak ulang semula ya, kemahiran saintifik ni terbahagi kepada dua, iaitu kemahiran proses sains dan juga kemahiran manipulatif. Okey, jadi kemahiran proses sains ini ya, yang terbahagi pula kepada 12. Okey. Jadi kalau kemahiran manipulatif tu cara kita mengendalikan peralatan sains. Kemahiran proses sains ataupun kita panggil sebagai KPS. Itu adalah 12 ya, 12 kriteria kemahiran proses sains. Okey. Kita tengok soalan. Okey, bila kita tengok cara soalan ni kita dah tahu dah. Ini adalah gabungan soalan jenis gabungan petikan dan gambar. Kemudian kita mula tengoknya soalan, jawab soalan berikut berdasarkan penyiasatan di bawah. Jadi ini tahap penguasaan 5 ya, tahap yang agak tinggi ya. Sebelum tahap penguasaan 6. Okey, kita tengok rajah di bawah menunjukkan sebuah litar lengkap. Sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengetahui bagaimana untuk menambahkan kecerahan mentol. Okey, itu petikan yang diberikan. Kemudian diberikan gambar. Jadual dia tak ada bagi. Jadi ini adalah gabungan petikan dan gambar. Okey. Kita mulakan menggaris untuk memahami eksperimen yang diberikan. Okey, kita baca semula. Baca jangan sekali je ya. Mula kita baca tu macam scanning, kita baca, kemudian kita baca lagi kali-kali dua untuk kita nak kesan isi-isi penting. Jadi untuk nanti soalan yang lain ya, cikgu akan tunjukkan ada beberapa perkataan yang boleh membantu kita dalam petikan ni untuk mengenal pasti PM, PB dan PMR. PMR tu pemboleh ubah dimalarkan. PM pemboleh ubah dimanipulasikan. PB pemboleh ubah bergerak balas. Okey, kadang-kadang dekat gambar tak ada tapi dekat petikan dia ada bagi. Okey, rajah di bawah menunjukkan sebuah litar lengkap. Okey, jadi ini adalah litar lengkap. Apa yang kita faham litar lengkap? Bila litar lengkap, pasti akan mentol akan menyala. Okey, sekumpulan murid menjalankan penyiasatan untuk mengetahui bagaimana untuk menambahkan kecerahan mentol. Jadi murid ni dia nak tahu macam mana nak bagi mentol ni lagi cerah ataupun lagi terang daripada sebelumnya. Okey, itu saja untuk petikan. Kemudian dibagi, ada sel kering ya. Okey, ini dalam sains kita tak pakai bateri, kita panggil sebagai sel kering. Kemudian mentol dan Swiss. Okey, untuk Swiss ni kamu pun dah faham ya. Kalau Swiss ni tertutup, maksudnya arus elektrik mengalir. Kalau terbuka, maksudnya arus elektrik dia tak boleh mengalir lah ya. Okey, itu asas untuk litar lengkap. Okey, kita tengok soalan. Okey, dekat sini kalau kita nak keluarkan PM, PB pun agak sukar ya. Kita nak kenal pasti PM dan PB. Jadi kita terus kepada soalan. Kemungkinan ada perkataan-perkataan dalam soalan ni yang dapat membantu kita mengenal pasti PM dan PB. Okey, tengok A, berdasarkan penyiasatan di atas nyatakan pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay. Yang kedua, pemboleh ubah bergerak balas. Biasanya dalam pemboleh ubah tiga pemboleh ubah tu yang paling senang kita nak kenal pasti adalah pemboleh ubah bergerak balas. Sebab pemboleh ubah bergerak balas ni apa yang kita nak tengok di akhir eksperimen. Okey. Di akhir eksperimen apa yang kita nak tengok? Okey, kita tengok dekat petikan ni cakap mengetahui bagaimana untuk menambah kecerahan mentol. Itu kita nak tengok di akhir eksperimen. Jadi secara automatiknya PB kita boleh tahu sebagai kecerahan mentol. Okey, PM saja yang kita tak dapat lagi petunjuk. Sama ada dekat petikan ataupun pada
pada gambar rajah. Kalau dalam bentuk jadual mudah ya, macam sebelum ni. Macam ni sebelum ni kita yang cikgu tunjuk. Kita boleh tahu ke atas PM, bawah PB. Kalau dalam bentuk jadual. Tadi kat sini gambar rajah kita kena fikir cari di mana. Okey, dah dapat, kita terus tulislah jawapan. Ya, tulis mana yang kita dapat perolehi dahulu ya. Okey, jangan berada dalam satu soalan tu terlalu berfikir. Jadi nanti dia akan bagi masa lah. Bila kita jawab soalan-soalan yang lain yang kita boleh tahu, kita dah jumpa punya ciri-ciri jawapan, kemungkinan jawapan tu boleh bantu kita untuk berfikir dan dapat jawapan yang lain. Okey, jadi dekat sini yang nombor 2 ni ialah PB ya, pemboleh ubah bergerak balas kecerahan mentol. Kamu tuliskan kecerahan mentol. Sebab kita nak tengok kita nak tengok bagaimana untuk menambah kecerahan mentol. Okey. Kemudian ya, seterusnya okey. Kalau secara logiknya kita lihat, kita sebab tak ada clue, jadi kita bergantung kepada pengetahuan sedia ada kita. Macam mana kita nak cerahkan mentol ni? Adakah kita perlu menggantikan dengan mentol yang lain saiznya, ataupun kita perlu menggantikan dengan saiz bateri yang besar, ataupun menambahkan bilangan sel keringnya? Jadi itu pengetahuan sedia ada tu amat penting ya, berdasarkan fakta-fakta yang telah dipelajari dalam tajuk tu. Okey, kat sini kita dapat kenal pasti ini ialah tajuk elektrik ya, litar elektrik. Jadi bila kita tahu ini tajuk litar elektrik, jadi fokus minda kita untuk fakta elektrik saja. Kita tak akan terpesong untuk berfikir fakta-fakta yang tak ada kaitan dengan eksperimen sini. Jadi kalau secara logiknya kita tahu bila kita tambah bilangan sel kering, maka kecerahan mentol makin bertambah. Jadi kat sini apa yang kita ubah? Apa yang kita ubah untuk nak makin cerah? Jadi apa yang kita ubah tu adalah PM. Jadi jawapan yang boleh kita letak di sini, PM ialah bilangan sel kering. Jadi bilangan sel kering yang awal ni 2. Jadi kita nak makin cerah, kita tambahlah 1. Jadi apa yang kita ubah-ubah semasa eksperimen itu ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Apa yang kita nak lihat di akhir eksperimen bila kita ubah ataupun kesan daripada apa kita ubah, itu adalah pemboleh ubah bergerak balas. Okey, jadi dekat sini kita dapat tahu PM ni ialah bilangan sel kering. Jangan tulis bilangan bateri. Kita gunakan perkataan-perkataan yang diberi. Kecuali kalau dekat sini dia tulis bateri ya. Kalau tulis bateri, kita kena tulis bilangan bateri. Kita ikut. Kat sini tulis sel kering. Jadi bilangan sel kering. Dekat sini dia tulis mentol. Kalau tulis lampu, kita buatlah kecerahan lampu. Kita gunakan simbol-simbol yang diberikan. Okey, jadi dekat sini pun kita dah dapat ya. Jadi kamu tulis bilangan sel kering. Boleh ubah bergerak balas kecerahan mentol. Apa yang kita faham dekat sini, bila kita tambah lagi sel kering, maka mentol ini akan menjadi semakin cerah. Itulah yang kita faham dari fakta tentang elektrik ini. Okey, kemudian tengok soalan B. Nyatakan satu hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan jawapan kamu di A. Okey, kita bulatkan kehendak soalan ni ialah hipotesis. Ni hipotesis. Macam mana hipotesis? Tadi cikgu dah bagi tahu. Hipotesis, hubungan antara, kesimpulan. Itu adik-beradik kembar. Jadi sini kita boleh tulis SS ataupun JM. SS short sendiri. Tapi bukan short sendiri ya. Ini namanya semakin-semakin. Okey. JM ni jika maka. Okey, bila kita nak buat latihan, kita tulis ni. Kita tulis supaya lama-lama bila kita menulis ni, dia secara tak langsung dia mudah ingat ya dalam minda kita. Okey. Adakan satu hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan jawapan kamu di A. Jawapan di A. Apa jawapan dekat A? Ni PM, ni PB. Itulah pentingnya PM dengan PB. Ini adalah jenis soalan berkait
Jika kamu, cikgu ulang lagi sekali, jika kamu salah soalan A, secara automatik kamu jawapan untuk soalan B tidak akan dinilai walaupun betul. Okey. Apa yang dekat sini jawapan A. Okey. Nantikan satu hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan jawapan kamu di A. Jadi kita tulis kat sini semakin sama je, jadi macam kita buat lembaran 5 ya. Okey, tulis atas semakin, bawah pun semakin. Okey. Semakin, kemudian baru kita bentukkan ayatnya. Ya. Bila dah bentuk ayat, pastikan kamu kena semak. Itu perkara yang paling penting, kena semak. Kadang-kadang excited bila dah faham cara nak menjawab, jadi bila jumpa soalan, excited, dah tahu dah apa ni, tiba-tiba ya apa yang kamu kamu buat latihan pun tiba-tiba keluar lebih kurang sama. Jadi bila kamu terlampau excited, overconfident kita panggil, kadang-kadang overconfident tu bila kamu nak tulis tertinggallah beberapa perkataan. Itulah pentingnya menyimak ya. Okey, jadi jawapan dekat sini semakin bertambah ni, kalau kita nak guna semakin ya. Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah kecerahan mentol. Buat dua barisan ayat. Semakin yang pertama, ayat yang semakin pertama di atas, ayat semakin kedua di bawah. Walaupun dalam ruang jawapan kalau dia bagi satu garisan saja, kamu buat juga dua barisan ayat supaya tidak tercuai. Supaya tidak cuai, tertinggal perkataan. Dari satu, bila kamu nak semak, mudah nak semak. Okay. Atas ada semakin, bawah ada semakin, kemudian corak perubahan. Okay. Bawah pun corak perubahan juga, kemudian atas PM, bawah PB. Cikgu tunjuk macam mana nampak dia punya bentuk jawapan tu. Ni. Semakin buat semakin dekat atas, semakin dekat bawah. Buat dulu macam ni. Ataupun kalau nak guna jika, maka jika atas, maka bawah. Siap-siap. Ya, bila nampak aja soalan tiga beradik ni, kita panggil soalan tiga beradik. Sama ada hipotesis ke, hubungan di antara ke, ataupun kesimpulan. Tulis siap-siap semakin-semakin. Ni. Cikgu tuliskan. Macam mana kita nak tahu ya? Dia punya susunannya memang macam ini. Konsep susunannya semakin, bila SS semakin bertambah, ni corak perubahan. Semakin bertambah bilangan sel kering ni ialah ni PM. Apa-apa pun mesti dimulakan dengan PM dulu. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Kita ambil, kita letak sini. Semakin bertambah bilangan sel kering. Bawahnya semakin, jangan tulis dekat sini. Walaupun ada ruang, kamu tulis semakin, tak perlu. Mesti dua baris. Nanti ada pula yang tertinggal perkataan, dia jadi lain maksud, terus salah. Itu kecuaian. Kita nak elakkan kecuaian, buat dua baris. Walaupun dekat dalam soalan nanti dia bagi satu baris je, satu garisan je, kamu buat atas bawah juga. Cikgu ulang. Semakin bertambah bilangan sel kering, semakin corak perubahannya. Bila sel kering bertambah, apa akan jadi? Kecerahan mentol bertambahlah, makin bertambah cerah. Jadi semakin bertambah kecerahan mentol. Dekat mana kita dapat kecerahan mentol ni? Dekat sini, PB. PB ni kita masuk ke sini. Jadi apa yang kita dapat tahu lah, SS ni, jawab SS tiga beradik ni, soalan tiga beradik ni, SS dia semakin corak perubahan PM, semakin corak perubahan PB. Itu kalau siapa yang nak jawab semakin. Siapa nak jawab jika maka, tulis atas jika, bawah maka. Jika, kalau jika maka dia terbalik pula, PM dulu, pola di hujung, corak perubahan di hujung. Kalau yang nak jawab jika maka, jika bilangan sel kering bertambah, maka kecerahan mentol bertambah. Dua-dua diterima ya. Kemudian soalan C. Apakah masalah yang akan timbul jika lebih banyak mentol dipasang dalam kitab tersebut? Apakah masalah? Jelaskan. Dia minta penjelasannya. Jadi dekat sini seperti biasa, kamu mesti tahulah merangka ayat.
kita fikir ya, apa yang akan berlaku. Mula kita fikir apa yang berlaku kalau banyak mentol dipasang dalam liter ni. Okey, jadi kalau makin banyak mentol, makin kurang cerah lah. Jadi macam mana kita nak bentuk ayat tu? Okay, jadi sebarang ayat yang membawa maksud mentol makin cerah diterima sebenarnya. Okay. Jadi kat sini penyusunan ayat tu yang penting. Sebab soalan jelaskan ni, kamu kena pandai menyusun ayat. Dan maksudnya betul. Okey, jadi kat sini cikgu bagi contoh ya. Ni contoh ayatnya. Kamu boleh salin supaya jadikan panduan ya. Kecerahan mentol akan berkurang kerana kuasa yang dibekalkan oleh sel kering berkurang. Okey. Bila ada soalan jelaskan, kamu kena nyatakan kenapa dia makin malap. Okay, sebab kamu fikirkan makin malap kan. Bila mentol bertambah maka makin malap. Jadi kenapa? Bila jelaskan dia ada 2 poin di situ. Satu, keadaan yang kamu nyatakan pada mentol tu, kemudian sebabnya yang kamu nyatakan kenapa ia malap. Itu dia ada kerana. Jadi cikgu ulang jawapannya. Kerana cikgu ulang kecerahan mentol akan berkurang kerana kuasa yang dibekalkan oleh sel kering berkurang. Itu jawapannya. Okey, itulah cara kita menjawab untuk lembaran kerja 6. Okey, cikgu harap kamu boleh faham ya. Dan yang paling penting kat sini kita pandai mengawal boleh ubah ya. Okey. Yang lain tu semua dia cara menjawab, dia ada cara menjawab yang sama ataupun kita panggil sebagai teknik menjawab.